علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم والتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم لعن الكفرة والمبتدعة واليهود والمشركين والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خلف بين كلماتهم. اللهم بدد شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم وانزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في غزة. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والشهداء في كل مكان وكل زمان. اللهم صل أمة سيدنا محمد. اللهم أرحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عنا أمة سيدنا محمد. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم فد عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والجدب والقهط والفتن والأزمة والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke pagi ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat Allah Subhanahu wa taala memberikan kunjungan kebaikan, diberikan kekuatan dan kesabaran kepada saudara kita di Gaza dan di seluruh Palestin, dan moga-moga juga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab musabab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik.
Tuan-tuan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan yang mulia pada pagi ini, kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Tanda-Tanda Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Tanda Besar daripada Dr. Yusuf bin Wabil. Dalam perkongsian kita yang terdahulu telah pun kita masuk pada bab muqaddimah, dan pada pagi ini masuk pada perbahasan pertama yang dimuatkan oleh Dr. Yusuf Wabil berkenaan dengan kepentingan beriman dengan hari akhirat dan pengaruhnya atas perbuatan manusia. Berkata penulis pengarang, beriman kepada hari akhirat adalah termasuk rukun iman dan akidah Islam yang asas. Oleh kerana mempercayai hari kebangkitan di akhirat merupakan tiang akidah setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka beriman kepada hari akhir dan tanda-tandanya itu termasuk percaya pada alam ghaib yang tidak dapat dijangkau oleh fikir dan tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Memandangkan betapa pentingnya beriman kepada hari akhir ini, maka Allah sering menghubungkan antara iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah berfirman kepada Allah dan hari kemudian. Surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah yang diberi pengajaran dengan orang itu, yakni orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Bahkan banyak ayat-ayat yang lain yang diikat dan disanding-gandingkan antara nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Dan sedikit sekali lembaran Al-Quran yang tidak membicarakan hari akhir serta tentang pahala dan siksaan. Kehidupan menurut Islam tidak seperti kehidupan dunia yang pendek dan terbatas, dan tidak pula seperti umur manusia yang mempunyai had-had tertentu. Sesungguhnya kehidupan menurut Islam waktunya adalah sangat panjang, selama-lamanya, dan tempatnya kekal dalam syurga yang luasnya seperti langit dan bumi, atau berada dalam tempat wal'iyadzubillah dalam neraka yang menyiksa manusia juga pada kedudukan selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat yang ke-21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Berlumba-lumbalah kamu kepada mendapatkan maghfirah daripada Tuhanmu, keampunan dari Tuhan, dan syurga yang luas-luas, yang seluas-luasnya langit dan bumi, yang disediakan u'iddat pada janji Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Manakala dalam surah Qaf ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma naqulu li jahannam halim ta'lat yauma naqulu li jahannam halim tala'ati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Maka Jahannam menjawab, adakah masih terdapat tambahan? Dan sesungguhnya kepada Allah, yakni pada perbicaraan tentang hari akhir, pahala serta siksaan memberi arah yang nyata terhadap perilaku manusia untuk berbuat kebaikan. Tidak ada undang-undang ciptaan manusia yang mampu untuk menjadikan perilaku manusia tetap tegak dan lurus seperti beriman kepada hari akhir. Oleh kerana itu dalam masalah ini, kata pengarang, akan ada perbezaan perilaku antara orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mengetahui bahawa dunia adalah tempat simpanan akhirat, sedang amal soleh adalah bekal untuk akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana pendapat sahabat Umair ibn Hamam, menuju kepada Allah tidak ada bekalan lain kecuali takwa, amal akhirat dan sabar kerana Allah dalam perjuangan. Semua bekalan akan habis kecuali takwa.
maka berbuat baik dan mencari petunjuk. Nampak perbezaan antara perilaku orang beriman dengan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhir, pahala dan siksaan. Maka bagi orang yang percaya pada hari pembalasan, dia akan berbuat dengan melihat kepada timbangan langit, bukan timbangan bumi, menggunakan mata wang akhirat, bukan mata wang dunia. Dia akan melihat hisab akhirat, bukan hisab dunia. Dia akan mempunyai perilaku tersendiri dalam kehidupan. Kita akan melihatnya istiqamah dan berfikir dengan mendalam, iman, tabah dan berada dalam kesulitan, sabar atas bencana demi mencari pahala dan mengerti bahawa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Imam Muslim antaranya meriwayatkan daripada Suhaib radhiyallahu an, yang mana dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menghairankan urusan orang mukmin bahawa semua urusannya adalah baik, dan itu tidak akan ada bagi seseorang kecuali bagi orang Islam. Bila mendapat kebahagiaan maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya, dan jika mendapat satu bahaya maka dia sabar dan itu lebih baik baginya. Seorang Islam dalam memberikan manfaat tidak terbatas hanya kepada sesama manusia, tetapi menyeluruh kepada semua makhluk. Sebagaimana pendapat yang masyhur daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, seandainya ada binatang bagal terpeleset di tanah Iraq, tentu saya menduga bahawa Allah akan menanyakan kepadaku tentang binatang, kenapakah kamu tidak meratakan jalan untuknya wahai Umar? Dan inilah perasaan yang timbul daripada pengaruh iman kepada Allah dan hari akhir, serta berasa berat menanggung amanah yang dipikul oleh manusia. Langit, bumi dan gunung berasa takut ketika mengetahui bahawa setiap perbuatan baik besar maupun kecil akan dipertanggungjawabkan dan dibalas. Jika itu baik maka dibalas baik, jika buruk maka dibalas buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair muhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada setiap hari ketika mendapati segala kebajikan dihadapkan ke hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan olehnya, dia ingin kalau sekiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi ayat yang ke-49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah berada dalam keadaan ketakutan terhadap apa yang telah tertulis di dalam kitab tersebut, dan mereka berkata, ya wailah, ya wailah, aduhai celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan hal yang kecil, wala kabirah, dan juga perkara yang besar. Bahkan setiap apa yang ada di dalam urusan semuanya telah pun dicatatkan, dan apa yang telah mereka kerjakan juga tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, hisab dan balasan, maka dia cuba melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan dunia dengan senang dan rakus, mengumpul harta benda dengan pelbagai cara, dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama, dan mengukur segala sesuatu dengannya tanpa belas kasihan dengan sesamanya kecuali mencari dunia yang serba terbatas, iaitu tanpa memperhitungkan batas umur. Oleh kerana itu dia akan dihisab dan akan celaka kerana dia tidak menghiraukan hari pembalasan. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 5 hingga 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal yuridul insan liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumal qiyamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Artinya bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus, dan kemudian dia bertanya bilakah hari kiamat itu. Dan ini adalah pemikiran orang yang bodoh dan sempit yang mengakibatkan pertumpahan darah,
dan membanggakan harta serta melakukan tindakan yang bodoh kerana mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan, yaumul ba'ats wa yaumiddin. Sebagaimana Allah tegaskan, gambarkan tentang keadaan mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam suratul An'am ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Hari demi hari berlalu dengan sangat menghairankan apabila terjadi pengingkaran yang lebih dahsyat daripada itu. Seperti kita lihat pengingkaran yang berlaku secara keseluruhan di sebalik alam nyata yang dilakukan oleh orang-orang yang berfahaman komunisme, yakni yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat. Menurut mereka, kehidupan itu adalah material belaka, dan di balik material itu tidak ada sesuatu pun yang lain. Perkara itu sebagaimana yang digariskan oleh pimpinan mereka, iaitu Karl Marx, yang berpendapat bahawa Tuhan tidak ada dan kehidupan itu hanya berkaitan dengan harta benda. Oleh kerana itu tidak heran apabila mereka berkeadaan seperti binatang. Mereka tidak dapat menangkap arti kehidupan yang sebenarnya. Bahkan mereka itu orang yang sesat. Kita lihat aliran yang sangat material. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yang secara khusus telah menyifatkan orang-orang musyrik Yahudi dan juga kumpulan yang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Dan sungguh kamu akan mendapati mereka berada dalam kelompok setamak-tamak manusia kepada kehidupan, bahkan lebih tamak lagi daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberikan usia bagi mereka alfasanah, yakni 1000 tahun. Padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan diri mereka daripada seksa. Allah Maha mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Orang musyrik tentu tidak menginginkan hari kebangkitan setelah mati. Dia ingin hidup selamanya. Orang Yahudi sungguh mengetahui peristiwa akhir tentang kehinaan dirinya. Jenis manusia inilah seburuk-buruk manusia. Mereka rakus dalam menikmati kehidupan dunia. Oleh kerana itu akan nampak jelas di antara mereka sifat kemunduran moral. Apabila mereka melihat kehidupan dunia, mereka berani berkorban demi untuk memperoleh kesenangan yang berlipat kali ganda, tanpa memikirkan datangnya kematian. Mereka tidak mempedulikan tanggungjawab kehidupan lain, dan mereka tidak mempedulikan kejadian yang akan menimpa pada masa yang akan datang dalam kehidupan ini. Bertolak daripada sini, Islam menganggap penting dan telah ditegaskan dalam Al-Quran masalah iman pada hari akhir, yakni hari kebangkitan. Orang-orang jahiliah ingkar terhadap hisab dan pembalasan. Allah mengutus nabinya untuk bersumpah bahawa perkara itu benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakanlah, tidak demikian, demi Allah Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah telah menyebutkan kepada kita tentang keadaan hari kiamat, dan Allah menyediakan pahala bagi hamba-hambanya yang bertakwa dan siksaan bagi yang derhaka. Ramai orang yang ingkar terhadap bukti-bukti yang nyata. Apabila manusia melihat peristiwa hari kiamat, tentu badan mereka menjadi takut, dan perilaku mereka dalam kehidupan akan menjadi lurus dan mengikut agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Dr. Yusuf Wahbi telah menandakan pada 4 karakter utama dalam usaha memahami konsep apa yang dikatakan beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Yang pertama disebutkan tentang proses kejadian, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dalam pelbagai bentuk
tentu dia tidak mampu tentu dia juga berada dalam keadaan mempunyai kemampuan untuk mengembalikannya, padahal mengembalikannya adalah lebih mudah daripada mencipta menurut fikiran manusia. Yang kedua, fenomena alam yang menunjukkan terjadinya kebangkitan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita antaranya dalam suratul Hajj ayat yang ke-5 hingga ke-7, dalam bermaksud, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air ke atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan tumbuhlah pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya Allah maha kuasa ke atas segala sesuatu, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Bahkan bagi menghidupkan bumi yang kering dengan hujan dan munculnya tumbuh-tumbuhan merupakan dalil atas kekuasaan Allah dalam menghidupkan orang mati dan kebangkitan hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kekuasaan Allah dalam mencipta makhluk. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita betapa besarnya kalimah kun fayakun dalam usaha memahami konsep penciptaan makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka pencipta langit dan bumi, yakni yang maha besar, tentu mampu untuk mengembalikan manusia yang sudah pun mati, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khalaqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan yang terakhir disebutkan oleh Fadlatul Syekh Dr. Yusuf Wabil pada perkara berkaitan dengan beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, iaitulah hikmah Allah menciptakan alam semesta. Setiap orang yang memandang dengan teliti dan membersihkan fikirannya daripada fanatisme dan hawa nafsu serta bersikap bijaksana, maka tahulah dia bahawa Allah tidak membiarkan manusia sia-sia dan tidak menciptakan mereka itu dengan main-main, dengan tidak diperintah, tidak dilarang dan tidak dibalas amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afahasibtu annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Manakala dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 hingga 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan kedua-duanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka akan nampak jelaslah bagi orang yang memerhatikan keajaiban ciptaan Allah ini dan merenungi peraturan-peraturannya, bahawa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Tujuan itu akan tercapai bila ditempuh sesuai dengan manhaj atau cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya dengan melihat alam ini, tentu kita akan mengetahui keluasan ilmu Allah dan kebesaran kekuasaannya. Oleh kerana itu manusia yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Adapun orang yang melakukan kerosakan akan mendapat siksaan yang setimpal dalam kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Semua manusia harus giat berusaha mencari keredaan Tuhan supaya mereka mendapat anugerah dan nikmat pada hari kiamat. Dan apa yang mereka cuba lakukan di dalam dunia yang merupakan kesenangan dan cubaan itu merupakan satu perkara kecil daripada balasan yang berupa pahala dan nikmat kelak di dalam syurga yang tidak dapat dijangkau oleh mata, tidak didengar oleh telinga dan tidak terlintas di hati manusia. Dan sesungguhnya manusia jika merenung sunnah Allah Subhanahu wa taala dalam alam dan kebesaran kebijaksanaannya dalam menolong manusia pada hari kiamat, maka tidaklah patut orang tersebut mengutamakan kepentingan hidup di dunia, tetapi dia harus tolong menolong, berbuat baik dan juga bertakwa. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, itu semita selalu pada bab yang pertama berkenaan dengan
apa yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil tentang kepentingan beriman dengan hari akhirat dan pengaruhnya atas perbuatan manusia. Dalam Islam kita meletakkan 3 perkara rukun yang asas, yang dimulakan dengan rukun Islam, kemudian disemat pula dengan rukun iman, dan yang ketiganya ada rukun ihsan. Pada perbahasan yang selalu dibawakan, digemburkan dalam masyarakat adalah 2 perbahasan rukun utama, iaitu rukun Islam dan juga rukun iman. Manakala rukun ihsan ini terkait rapat dengan pembinaan watak akhlak, nilai tasawuf, bagaimana seseorang merasa kedekatan dan mewujudkan hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia mampu untuk berada pada 2 rukun yang ada dalam rukun ihsan, iaitulah yang pertama adalah musyahadah dan yang keduanya adalah muraqabah. Ini dikarenakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah wa innahu yarak. Kamu beribadat seperti mana kamu merasakan kemampuan kamu sebagai makhluk itu mampu untuk melihat Allah, tetapi nescaya ketahuilah oleh kamu sesungguhnya kamu adalah orang yang tidak mampu untuk berada dalam kedudukan sedemikian, maka ketahuilah Allah senantiasa melihat kamu. Ruang bagi orang beriman dalam merealisasikan nilai keimanan kepada Allah dan juga hari kiamat berada dalam 2 tuntutan utama yang didalilkan dan didasarkan daripada Al-Quran, iaitu yang pertama adalah wa'dun, yang keduanya adalah wa'idun. Apabila sebut berkenaan dengan wa'dun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita pada setiap ceruk rantau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada hidangan Al-Quran itu, pada kalimah yang membicarakan tentang jazaul a'zam, balasan yang mulia, balasan yang agung, yang bakal dinikmati dan bakal dirasai oleh setiap kelumit manusia yang ada nilai iman dalam diri mereka di akhirat kelak. Daripada sekecil-kecil kebaikan yang dilakukan, Allah Ta'ala ikat pada kalimah al-jazaul ihsan ilal ihsan, bahkan nilai kebaikan yang kamu lakukan itu akan dibalas juga dengan kebaikan. Dan kita juga kena mengetahui dengan begitu berat dan begitu faham tentang hal ini, kerana pada setiap kalimah pembalasan, kewujudannya, hakikatnya, realitinya tidak berlaku di dunia. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah untuk mengaku dan menjunjung nilai utama dalam memahami konsep balasan daripada Allah pada setiap kali kita mendirikan salat, iaitulah dengan mengungkapkan kalimah pada ayat yang keempat surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, iaitulah yang kita ngakukan, yang kita perakukan bahwasanya Allah jualah yang menguasai hari pembalasan. Ahli kalimah ad-din dekat situ bermaksud pembalasan, dan Maliki Yaumiddin merujuk kepada Yaumiddin, iaitu hari kiamat. Adapun yang kita dapat di atas muka bumi ni, kata ulama, adalah gagasan daripada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap makhluk pada nilai Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan, setiap kenikmatan, baik yang buruk ataupun yang baik, semua itu adalah usaha dalam mengajar kita memahami konsep rezeki. Tetapi bila bicara berkenaan dengan bab balasan, maka hakikat balasan hanya berlaku pada hari kiamat. Kerana pada situlah waktunya untuk kita meraih apa yang disebutkan sebagai naungan kebaikan satu pemilik zat yang maha besar menguasai hari pembalasan. Apabila disebutkan tentang Yaumiddin, maka kalimah middin, kalimah ad-din dekat situ bermaksud balas. Kalau disebutkan balas, mestilah ada tuntut. Jadi di mana tuntutnya? Tuntutnya juga pada kalimah ad-din, kata ulama. Apabila Allah Ta'ala menuntut ke atas kita, inna ad-dina indallahil Islam, satu orang yang nak mendapatkan balasan tersebut di akhirat, maka dia kena penuhkan tuntutan ad-din di atas dunia. Apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, semua rangkuman perintah, titah, segala undang-undang yang telah Allah Ta'ala maktubkan dalam Al-Quran dan disantuni oleh sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semampu dan sedaya mungkin kita usaha untuk memenuhkan dan juga menghormati serta mengikuti, turut melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan itulah apa yang disebutkan sebagai proses untuk menjadikan kenyataan kalimah inna ad-dina indallahil Islam. Bila kita dah buat semua tuntutan tu, maka barulah dapat balas.
sebab dia ada claim bahawa kita akan dapat refund. Takkan ada refund kalau tanpa claim. Maka Allah claim kita, kalau nak dapat kalimah kebaikan, balasan kebaikan di akhirat, maka kamu kena jadi orang yang melakukan tuntutan agama. Dan lebih dahsyat lagi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan frame kepada kita untuk melihat betapa di atas dunia ini ada juga kelompok manusia yang tidak mengambil tahu tentang apa yang disebutkan tentang hari kiamat. Duduk dalam naratif yang berbeza. Ada kumpulan yang pertama mengatakan hidup kita hanyalah di atas muka bumi. Ketika mana hidup atas dunia itulah kehidupan, dan bila mati sudah lagi tidak ada apa-apa yang perlu untuk kita risaukan, kerana tubuh badan kita bakal dijamah oleh ulat-ulat. Tubuh badan kita nanti akan hilang, hanya tinggal tulang belulang. Semuanya akan reput, hancur, dan begitulah kehidupan. Tidak ada apa pada kedudukan tersebut. Manakala yang kedua, mereka mengingatkan pada diri mereka betapa kehidupan di dunia ini ada kematian, tetapi kematian itu bersifat sebagai satu proses dalam kehidupan yang biasa. Selepas mati mereka akan dihidupkan dalam jelmaan-jelmaan tertentu. Mungkin hidup sebagai manusia, kemudian bila mana meninggal dunia akan dihidupkan balik menjadi binatang, atau menjadi pokok kayu, ataupun menjadi apa-apa makhluk yang tertentu pada faham mereka. Dilekatkan dan disandingkan pada berbagai panggilan. Ada yang disebutkan dengan kehidupan semula, kelahiran semula, dan mereka ini antara orang yang telah pun Allah Subhanahu wa taala titikkan dalam Al-Quran sebagai kelompok yang bertentangan dengan nilai keimanan. Manakala yang beruntung adalah golongan ketiga, iaitu golongan yang mengetahui betapa dunia ini adalah satu landscape untuk melakukan amal kebaikan semata-mata, dan tidak ada satu pun ruang untuk mereka meninggalkan setiap satu titik-titik kebaikan, melainkan semuanya itu dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa dahsyatnya pada hari ini, bukan sekadar perkara itu berlaku dalam perbuatan seseorang individu itu semata-mata, tetapi ujian dunia ini kadang-kadang melekap dan mengalir daripada suasana yang kita letakkan diri kita dalam lingkungan tersebut. Bahkan hari ini tuan-tuan, kalau kita lihat balik dalam situasi yang berlaku pada saudara kita di Gaza, amat malu untuk kita letakkan perbatasan beza banding iman kita dengan golongan saudara kita di Palestin. Bahkan kata ulama, bila mana kita sisipkan, kita tengok dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Isra' yang juga dikenal sebagai surah Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mulakan surah tersebut dengan memberikan gambaran betapa Al-Aqsa dan kawasan di sekelilingnya adalah satu kawasan yang telah ditandakan dengan keberkatan. Dan berkat ini bukan hanya pada kiraan tentang Az-Zaitun yang Allah Ta'ala munculkan pada surah Tin yang merujuk kepada secara khusus kepada Palestin, tetapi keberkatan itu juga bercerita tentang santunan, keramahan, kemesraan manusia yang duduk di Palestin. Bahkan yang lebih besar, bila mana disebutkan alladzi barakna haulah, adalah merujuk kepada betapa di tanah itu menjadi saksi bukti telah pun berulang kali dilencurkan darah para syuhada di kalangan para awliya Allah dan anbiya Allah. Bahkan dalam waktu yang sama, yang dikatakan keberkatan pada satu-satu tempat itu, terutamanya secara khusus kepada Masjidil Aqsa dan kawasan sekitar Palestin, bahawasanya kehidupan satu orang beriman bukan hanya hidup dengan melakukan tuntutan yang telah Allah Ta'ala berikan semata-mata, tetapi mereka meletakkan dasar yang jelas bahawasanya menjadi satu orang Islam ini, hidup mereka adalah mulia dan mati juga adalah mulia. Dan contoh ini tak ada di tempat lain melainkan yang untuk kita dapatkan sebagai gambaran mudah adalah Palestin. Tuan-tuan cuba bayangkan bagaimana satu negara yang tidak dibenarkan untuk dikibarkan bendera di dalam negara dia. Negara ni ada bendera, tapi bendera dia, liwak dia tak boleh dikibarkan dalam negara dia. Bahkan Allah Ta'ala memberikan satu tamparan yang hebat kepada kelompok-kelompok yang menentang negara yang tidak dibenarkan untuk mengibarkan bendera negaranya sendiri, tetapi satu dunia hari ini sedang mengibarkan bendera negara tersebut. Dan masih lagi ada labu-labu dan juga kelompok-kelompok penghirup dan penjilat dokongan proksi Yahudi yang masih lagi memberikan andaian, memberikan tamsilan
betapa kelompok-kelompok manusia, orang-orang Islam yang duduk di Palestin sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan perkara ini tuan-tuan sedari secara maklum pasti akan diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sampai waktunya. Dan kerana itu juga bila mana kita sebutkan tentang nilai keimanan dan juga ketulusan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bingkisan perjalanan cerita hidup di atas dunia pada waktu selang masa sebulan yang lalu sampai ke hari ini, kita dihidangkan dengan pelbagai insiden yang menghiris emosi, kita dihidangkan dengan perkara yang begitu menghentak hati dan jiwa. Dan dalam waktu yang sama, pada satu kedudukan kita berada dalam kepungan, tangan terikat, leher dijerut, dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Maka sedar pada faham situasi itu, maka jangan pernah kita tinggal untuk teruskan berdoa kepada saudara kita di Gaza. Bicara kali ini adalah bicara tentang iman, bicara tentang perlawanan menentang kekufuran. Bagaimana kita melihat situasi di Gaza bukan hanya pada kedudukan dunia tetapi juga pada nilai akhirat. Bagaimana satu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, bila mana dia santuni pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan akan dapati betapa di zaman Nabi mengenal Palestin itu pada rangkuman dan juga kedudukan Syam. Nanti di akhir pula perjalanan hidup manusia, Palestin juga memang tidak akan wujud, tetapi yang tinggal hanya Syam. Maksudnya gagasan negara Islam akan kembali memekar dan segar, dan pusatnya akan tertumpu di Syam dan secara khususnya di Syria, manakala pusat ribat umat Islam, ketenteraan, persenjataan, segala macam kekuatan ketumbukan tentera akan bertumpu di satu bandar yang ditandakan oleh baginda Nabi, iaitulah Asqalan. Hari ini kalau tuan-tuan buka dalam peta tak jumpa pun Asqalan tu, melainkan satu tempat yang dinamakan sebagai Asqalan adalah Ashkelon, yang hari ini sedang diduduki secara haram oleh Zionis laknat. Sebab itu antara naratif yang paling besar yang perlu untuk kita bawa sumbatkan kepada masyarakat umat adalah bagaimana kita berusaha untuk duduk dalam kebaikan walaupun kita cuma memiliki kekuatan yang terbatas ini, untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat betapa yang berlaku di Gaza secara khusus bukanlah isu yang hanya berkaitan dengan geopolitik, tetapi ia lebih daripada itu, kerana ia adalah satu perkara berkaitan dengan pengujian tahap keimanan. Kalau tuan-tuan tengok daripada sumber-sumber media di pihak kelompok Yahudi, antara contoh, tuan-tuan kena tengok dengan tengok dengan naratif keimanan, tuan-tuan akan dapati betapa mereka yang masuk dalam perang yang mereka isytiharkan sebagai perang Iron Sword. Kita panggil Tufanul Aqsa, Yahudi panggil Iron Sword. Mereka ni suka dengan iron ni, bukan iron setrika tu, besi. Iron ni kalau tengok ada Iron Dome. Lepas tu perang kali ni mereka panggil Iron Sword, pedang besi. Kenapa besi? Sebab mereka cuba nak bawakan satu segmen fikir betapa mereka adalah orang yang mengagungkan Nabi Daud AS, yang digelarkan Nabi Daud AS itu sebagai satu orang yang mempunyai kelebihan untuk melembutkan besi. Dan sebab itulah bila mana mereka melakukan perang kali ini dalam setiap kali kerahan tenaga yang dilakukan, pengobaran semangat yang disampaikan, mereka akan ucapkan kalimah betapa perang ini adalah perang atas nilai agama mereka. Dan kita masih lagi bertatih untuk berkompromi, ini adalah isu geopolitik, sedangkan mereka telah meletakkan ganjaran nikmat syurga bagi mereka pada setiap kali pembunuhan yang dilakukan ke atas umat Islam. Dan kita masih lagi bertegang leher, berputus urat semata-mata untuk mencari adakah boleh untuk menahan harta kita daripada membeli barang daripada kelompok-kelompok Yahudi dan juga Zionis. Dan kita masih lagi duduk dalam keadaan berkompromi, adakah boleh untuk meletakkan satu suara yang berimbang antara apa yang berlaku kepada Israel dan juga Palestin, sedangkan yang dibunuh, yang diratah, yang dihancurkan sehingga tinggal cebisan-cebisan daging adalah saudara kita. Dan bagaimana kita nak memahamkan proses dan situasi ini? Kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada nilai kekufuran itu berdiri pada satu agama sahaja. Al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu berdiri pada atas satu agama. Dan kita akan lihat bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita
yang kata kekufuran ini sedang dipadukan, sedang disatukan dan digabungkan dengan segala kemampuan, kekuatan, tenaga daripada kelompok-kelompok ajaran, anutan, fahaman yang lain. Mana tidaknya berapa banyak jutaan, biliunan duit-duit telah mula dilaburkan untuk disalurkan kepada pihak Zionis semata-mata untuk memenangkan perang ini katanya. Cuma bila kita tengok secara cermat, kalau tuan-tuan perasan betapa usaha untuk mendapatkan Gaza bukan lagi bicara tentang perang, menghapuskan keturunan, ethnic cleansing ataupun genocide semata-mata, tapi dia banyak berkisar tentang projek yang berkaitan dengan ekonomi. Antaranya kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh cari apa yang disebutkan tentang Ben Gurion Canal, yang disebutkan sebagai satu terusan yang bakal dibina untuk menyaingi dan menandingi terusan Suez, dan bagaimana sumber yang mereka nantikan untuk mereka peroleh daripada kerajaan Amerika 14.5 bilion yang akhirnya pada 3 hari lepas telah ditahan oleh Dewan Senat Amerika supaya tidak disalurkan kepada Yahudi Zionis, dan bagaimana mereka menggunakan satu kaedah primitif untuk mengorek laluan daripada kawasan di tepi laut daripada Gaza sampailah boleh menghubungkan kawasan sekitar tempat yang telah ditandakan untuk diwujudkan sebagai Ben Gurion Canal itu dengan menggunakan satu kaedah barbarian, iaitu dengan meledakkan dan menghancurkan tanah-tanah tersebut tanpa perlu untuk mengeluarkan modal yang lebih besar dalam usaha atas nama pembangunan. Dan tuan-tuan juga akan perasan dalam 3 minggu pertama penyerangan yang berlaku di Palestin, satu statement secara klise dikeluarkan oleh pengamatan yang dilakukan oleh pemerhati peperangan, yang mana mereka mengatakan, kalau tuan-tuan perasanlah 3 minggu pertama, jumlah keseluruhan bom yang diletupkan dan diletuskan di atas tanah barakah bumi Palestin, khususnya di Gaza, adalah bersamaan dengan 1.5 lebih daripada bom atom yang diturunkan di Hiroshima. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima berkapasiti berat kesan impaknya adalah 15,000 tan, manakala sepanjang 3 minggu pertama serangan dilakukan ke atas umat Islam di Gaza, jumlah serangan itu apabila dikumpul kira dan dihitung hisap, jumlah beban tekanan kehancurannya adalah mencecah 25,000 tan. Dan harga yang dibayar oleh satu dunia adalah harga anak-anak kita, yang termasuk dalam kumpulan yang mencecah lebih daripada 12,000 orang. Dan ada lagi manusia yang di kalangan orang iman masih lagi duduk dalam keadaan memikirkan nilai ini hanya perlu dikira hitung pada nilai kemanusiaan, sedangkan yang kita hadap sekarang adalah apa yang disebutkan tentang keimanan. Bagaimana satu orang anak kecil yang terselamat daripada runtuhan bangunan bangkit dan kemudian menangis apabila ditenteramkan oleh orang yang menyelamatkan dia, jangan kamu menangis, kamu telah pun selamat dan keluarga kamu juga telah selamat, kerana mereka semua telah pun syahid berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata anak kecil ini, aku menangis bukan kerana rumah aku hilang, aku menangis bukan kerana saudara aku meninggal dunia, ibu ayahku meninggal dunia, tetapi aku menangis kerana aku seorang saja masih hidup dan aku nak supaya aku juga turut syahid bersama dengan mereka. Umur 5 tahun 6 tahun tuan-tuan, cerita pasal syahid. Kita 56 tahun nak cerita syahid belum tentu. Bukan kata 56 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Bicara syahid adalah satu titik akhir yang dinoktahkan pada perjalanan mungkin selepas pencen. Bicara syahid adalah hanya berkisar tentang jihad untuk keluar mencari rezeki kepada ibu dan ayah, anak-anak, isteri. Bercerita tentang syahid mungkin disebutkan tentang penyakit-penyakit yang dihidapi, yang menghinggap dalam diri, tetapi tidak pada perkiraan apa yang disebutkan oleh anak kecil ini. Kerana itu beza banding antara kita dengan kelompok ini adalah bagaimana mereka meletakkan satu titik tebal dan jelas perjalanan hidup bakal menuju kepada hari kiamat. Bagi orang yang memuliakan Allah di dunia ini, maka kehidupannya juga akan dimuliakan. Bukan sekadar kehidupan, kematiannya juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang jelas di dalam Al-Quran surah Bani Israel ini, iaitu surah Isra pada ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa radadna lakumul karrah alaihim
wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan betapa setelah kami kembalikan kepada satu kekuasaan untuk mengalahkan mereka yang ada, dan kami berikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Sebagian ulama yang terkini mereka mengatakan ayat ini seperti merujuk dan juga menunjukkan kepada kita situasi yang berada di Gaza, bagaimana kepungan dan juga segala macam perangkap yang dilakukan oleh kelompok Zionis ini berdiri pada titik janji Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka bahwasanya mereka akan diberikan kekuasaan untuk kali kedua ini, dan mereka mampu untuk mengalahkan, mereka mampu untuk menghancurkan. Dan bagaimana Allah Taala juga menceritakan kepada kita mereka diberikan dengan kekuatan kekayaan harta. Hari ini kalau kita tengok dalam dunia, ya paling mudah kita nak sebut Yahudi adalah salah satu daripada kelompok yang menguasai ekonomi dunia. Bagaimana kita beralih daripada globalisasi menuju kepada globalisasi yang wujud, bagaimana rangkuman berkenaan dengan IMEC dengan satu usaha daripada kerajaan India menghenti ekspor beras kepada seluruh dunia, kemudian dituruti pula dengan usaha daripada UK yang terbaru antaranya, yang telah pun memberikan sumbangan sebanyak 20 juta pound kepada Palestin. Disebutkan kata Perdana Menteri UK, dia yang bagi 20 juta kepada Gaza, dan dalam waktu yang sama sebelum pada tu diminta kepada dia untuk mohon supaya dilakukan ceasefire, tapi tak buat pun. Pasal apa tak buat? Sebab ada satu benda yang ada kaitan berat, iaitulah tuan-tuan boleh cek nanti satu syarikat nama Infosys, yang mana syarikat ini adalah pemilikan penuhnya, CEO-nya antara yang ada adalah isteri kepada Perdana Menteri UK itu sendiri. Dan bagaimana mereka ini secara khusus berusaha untuk mendapatkan Gaza secara yang kita nampak pada hari ini. Ini adalah dikarenakan oleh tutupnya jalur yang menghantarkan gas asli daripada Rusia. Setelah berlakunya perang Ukraine-Rusia, maka Rusia dia stop gas asli. Gas tu tak boleh keluar untuk negara terutamanya negara NATO. Modal dan juga sumber untuk mendapatkan perkara itu amat-amat terhad. Demand on supply adalah satu benda yang tak mampu untuk dipenuhkan oleh banyak negara. Maka mereka berusaha untuk mencari kerdipan sumber-sumber yang ada kaitan dengan gas asli. Dan ironinya, ada sumber gas asli yang ada di kawasan sekitar pantai Gaza, dan untuk menjuarai dan juga memiliki lubang ataupun telaga tersebut untuk menggali mendapatkan sumber tersebut, maka mereka perlu untuk meletakkan tangan mereka di atas darah-darah umat Islam di Gaza. Dan ini amat besar, sampai ke tahap kita tengok juga pada satu sisi mereka mengatakan ia juga adalah isu berkenaan dengan follow the money. Siapa yang ikut duit dia selamat, siapa yang menentang daripada tak mau ikut duit maka mereka akan mendapat kehancuran, seperti mana yang berlaku pada kawasan dikeliling kawasan Palestin itu sendiri. Dan lebih membimbangkan apabila situasi yang sama sebagai satu orang yang beriman yang kita nak letakkan, bagaimana mereka sanggup untuk melakukan segala macam usaha supaya kita orang Islam ini menyatakan dengan sebenar-benar penyataan betapa hidup di atas dunia ini adalah segala-galanya melebihi daripada akhirat. Sebab akhirat itu adalah satu benda yang tak nampak. Dan kalaulah indah hidup kita, maka indah itu sahaja. 50 tahun hidup yang tu saja, 30 tahun hidup yang tu saja, 40 tahun hidup yang tu saja. Lepas pada itu tak ada apa. Dan hasil daripada apa yang telah mereka lakukan, maka mereka memberikan gambaran kepada kita betapa hidup atas dunia ini adalah perlu untuk all out, untuk dunia, bukan untuk akhirat. Sedangkan kita ditunjukkan pada Quran dan juga hadis, apabila melakukan sesuatu, fikirnya bukan sekadar untuk masa hadapan, tetapi juga pada masa pembalasan. Bagaimana kita nanti akan berhadapan dengan buku catatan amal kita sendiri, dan kita akan mula berkeluh kesah
dengan gambaran yang dihamparkan di hadapan mata kita, seperti mana yang telah pun kita sebutkan dalam perkongsian kitab kita terdahulu, Ghayah Al-Matlub, bagaimana manusia ini akan ditunjukkan di hadapan dia sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala catatan tentang kehidupannya, dan disebutkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala betapa setiap benda yang kecil dan besar juga akan dicatat, akan dicatat, tak tertinggal walaupun sedikit, dan tidak akan pernah disorokkan walaupun sekelumit. Dan perkara ini adalah satu perkara yang memberikan kekuatan, motivasi, satu peringatan kepada kita betapa janji Allah adalah benar, dan Allah tidak pernah menzalimi makhluknya, tidak pernah menzalimi hambanya. Dan dalam waktu yang sama juga, bagaimana yang terakhir kata Dr. Yusuf Wabil, kelompok manusia yang hidup dengan nilai komunisme, golongan dahriyun, golongan materialistik, mereka tidak ada keperluan untuk mengikut telunjuk kebaikan yang telah digaris pandukan oleh Islam. Sebab tu kalau ada orang bila dia tengok perang di Palestin hari ini dengan faham agama Islam ini dan kaedah perang Islam, maka benda tu tak akan boleh cun, dia tak masuk. Sebab orang Islam kita diajarkan supaya kalau berlaku peperangan ada do and don'ts dia. Ada benda yang forbidden, ada benda yang prohibited, ada benda yang permission. Maksudnya ada benda yang dibolehkan, ada benda yang tak dibolehkan, ada benda yang dilarang, ada benda yang ditegah. Membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang sakit, membunuh orang tua, itu tak termasuk dalam perang Islam. Menghancurkan rumah ibadat tak ada dalam Islam. Tapi hari ini yang tuan-tuan nampak ni adalah orang yang tidak datangnya daripada sumber samawiyat, tidak datang daripada sumber-sumber yang berteraskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bukanlah orang yang menuruti kitab-kitab yang sebenar. Mereka adalah orang yang berdiri pada kesombongan hidung-hidung belang yang mencari untung dunia semata-mata. Dan bagaimana kita boleh lihat dalam satu keadaan orang-orang yang duduk dalam medan perang ini, iaitulah yang disebutkan sebagai Yahudi ini, mereka berusaha dengan sebenar-benar usaha untuk membunuh anak-anak kita. Kenapa nak bunuh anak-anak kita? Sebab mereka memikirkan dengan pahaman dahriyun, pahaman materialisme ini. Maksudnya kalau dah dibunuh anak-anak, untuk jangkaan 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, ada ke tidak pejuang? Tidak ada, kerana pelapisnya sudah pun dibunuh. Begitu juga bila mana mereka divert, mereka alihkan sasaran daripada anak-anak, mereka tuju kepada wanita-wanita yang berlindung di dalam rumah-rumah. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka juga menyasarkan ulama-ulama tertentu. Bukannya orang-orang yang paling besar, guru-guru kecil. Ada satu orang ustaz mengajak di satu masjid di sebelah barat Gaza, dah pun mengajak dekat sana 13 tahun, dan dia lah orang yang tidak mahu meninggalkan masjid tersebut, kerana bagi dia masjid itu adalah satu amanah untuk dia jaga. Maka disebabkan oleh serangan 2 hari lepas, dia hancur di dalam timbunan runtuhan bangunan, kerana memang mereka nak hancurkan orang-orang macam ni. Supaya apa? Kalimah tauhid tidak lagi tertegak, ruang iman tidak lagi mampu untuk disampaikan pada fikir mereka. Sedangkan agama Allah ini akan tetap disampaikan ke dalam setiap pintu. Tak kiralah macam mana, walaupun ada seorang saja yang hidup, agama ini tetap juga akan kekal abadi. Kerana itu, apabila disebutkan tentang hikmah Allah Ta'ala ciptakan makhluk dan juga alam semesta, nak memberikan banding timbang kepada kita betapa hidup atas dunia ada satu ketetapan, semua benda akan menuju binasa. Hatta yang berlaku sekarang ni pun semua juga akan berlalu. Cuma adakah kita bersama dengan iman ataupun kita duduk dalam bahtera kekufuran? Kita kena pilih dan kita kena letakkan diri kita. Kalau masih lagi ada kompromi untuk menunjukkan dan meletakkan kita punya solidariti kepada keimanan, ataupun menunjukkan bahawa kita ni adalah orang yang berlunak dengan kekufuran, maka silakan persiapkan diri, cari dalil terbaik, cari dalil terhebat untuk ditunjuk hadap, bukan di depan makhluk tetapi untuk dipersiapkan di yaumul mizan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama itu, apabila kita faham kedudukan kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, juga nak diangkat sebagai hamba Allah,
maka kita bukan takat hanya beriman kepada Allah dan juga kekuasaan Allah dalam mencipta makhluk dan juga menghidupkan makhluk, kita juga kena beriman betapa Allah juga adalah satu zat kuasa yang mampu untuk mematikan makhluk dan menghancurkan segala-galanya. Dan pada imbalan yang lain, sebagai orang beriman, dia memerhati setiap langkah, dia memerhati setiap perintah, dia memerhati setiap perkara yang dilakukan dalam kehidupan, kerana semua ini akan diberikan balasan ganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Justru yang terakhir ini apabila disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Wabil betapa mereka lakukan dalam dunia, kelompok ini adalah orang yang mencari titik-titik kesenangan semata-mata, dan cubaan itu merupakan satu perkara kecil daripada balasan yang berupa pahala dan nikmat kelak di dalam syurga yang tidak dapat jangkau oleh harta, dijangkau oleh mata, tak dapat didengar oleh telinga dan tidak terlintas dalam hati manusia. Ada manusia yang disesatkan, dia mengharapkan balasan atas dunia pada kunjungan kekuasaan, kekayaan, jawatan, jabatan, semuanya dia nak di dunia, dan dia rasa kemuliaan itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kata Allah, itu adalah satu cubaan yang kecil nak dibandingkan dengan nikmat yang sebenar yang sedang Allah Ta'ala persiapkan di akhirat. Dan sesungguhnya manusia jika merenung sunatullah dalam alam dan kebesaran kebijaksanaannya dalam menolong manusia pada hari kiamat, maka tidaklah patut orang tersebut mengutamakan kepentingan hidup di dunia, tetapi dia harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa, senantiasa bertolong menolong dalam usaha kebaikan dan juga usaha untuk meningkatkan takwa, yakni gerun tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu tuan-tuan antara yang kita sebutkan kerja rumah kita bagi pada hari ini. Tuan-tuan balik cek juga berkenaan dengan terusan Ben Gurion dan juga apa yang disebutkan tentang usaha negara-negara terutamanya dalam blok kuasa yang tertentu ini untuk mendapatkan Gaza secara ekonomikal. Bagaimana dia bukan satu benda yang tiba-tiba, tidak, dia memang dah strategize, benda ni dah memang pre-plan, dan paling tidak pun kita disuapkan dengan satu naratif yang dibawa oleh katanya kitab-kitab mereka bahawasanya kehancuran akan berlaku pada tahun yang ke-75. Ini pun satu benda yang saya rasa perlu ambil kesempatan untuk diluruslaraskan dan dibutir betulkan. Tingkat perjalanan kitab Torah bermula daripada zaman Nabi Musa AS, dimulakan dengan tandaan setidaknya the Ten Commandment, kemudian diteruskan dengan Old Testament. Perjalanan itu terhenti dan terkandas pada waktu akhir ketika mana dimatikan Nabi Uzair. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Uzair, orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah selepas dia dihidupkan. Nabi Uzair selepas dia dimatikan selama 100 tahun, Allah Ta'ala hidupkan dia. Kata kata Syekh As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir, dihidupkan kepada Nabi Uzair itu adalah dengan diberikan penglihatan. Karena pada setiap kehidupan manusia, kita baca dalam surah Sajadah, dikeluarkan daripada perut ibunya diberikan dengan al-asma', al-absar, wal-af'idah, 3 benda. Rupanya kita ni diberikan nombor 1 sebelum daripada apa-apa yang kita miliki adalah pendengaran dulu, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah perasaan dan fikiran, fuad. Dan untuk penciptaan Nabi Uzair setelah dia dihidupkan kembali, kata dalam kitab Safatut Tafasir, dia dihidupkan dengan diberikan nikmat absar, dia boleh melihat, dan dia melihat sendiri bagaimana Allah Ta'ala menyatu padukan sel, Allah Ta'ala menyelimutkan tulang dengan daging-daging dan kemudian dimasukkan adanya saraf darah dan sebagainya, dan kemudian ditutup dengan kulit. Dia nampak benda tu dan dia cerita balik benda tu. Dan ketika mana dia hidup selepas 1 tahun, rupanya dalam fasa itu kitab Taurat adalah satu benda yang rare. Bahkan kalau ikut dalam Imam Ibnu Katsir Abu Fidah bin Ismail dalam tafsir Quran Al-Azim, dia menyebutkan sepanjang fasa 1 tahun Nabi Uzair dah pun dimatikan oleh Allah pada waktu itu. Kitab Taurat tidak dijumpai, tak ada siapa pun yang tahu kitab Taurat, melainkan beberapa orang yang mengetahui Nabi Uzair adalah orang yang pernah menyimpan kitab Taurat yang asal, dan dia adalah orang yang hafal kitab Taurat. Dan ketika mana dia dihidupkan, dia diminta untuk keluarkan balik kitab tersebut, dan dia jumpa kitab yang disimpan itu, sebab dia dihidupkan kembali 100 tahun, dan dia berjumpa dengan keturunan dia, cucu dia.
Kemudian bila mana dijumpai kitab tersebut, kitab tu dah hancur sebab tekstur dia tak boleh nak menempuh waktu 100 tahun tu. Kemudian orang yang kenal Nabi Uzair kata tak risau sebab Uzair adalah orang yang menghafaz kitab Taurat. Maka daripada Nabi Uzair wujud fasa kedua rekod dan juga pengarkiban berkenaan dengan kitab Taurat. Maksudnya zaman Nabi Musa sampai dekat 100 tahun tu dah habis. Kemudian bila main Nabi Uzair baru main pula kitab Taurat yang asal dengan apa ingatan yang disebutkan. Kemudian bila main pada zaman Nabi SAW, kita diikat pada satu faktor yang begitu jelas bila mana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Bayyinah berkenaan dengan ciri dua kelompok. Yang pertama khairul bariyah, yang kedua syarrul bariyah. Khairul bariyah dengan nilai keimanan, mereka memuliakan Allah, mengagungkan Allah, menuruti perintah Allah, orang-orang beriman. Manakala syarrul bariyah, Allah Ta'ala tandakan dengan kalimah kafaru min ahlil kitab, kelompok-kelompok yang menutup diri daripada beriman dengan kitab mereka sendiri. Dan kelompok ini adalah kelompok yang kita faham wujud sampai ke hari ini. Dan nilai mereka bukan kata mereka menolak ayat-ayat Tuhan dalam kitab mereka, tetapi mereka lebih daripada itu. Mereka mengadjust, mereka mengalter, mereka corruption dalam kitab-kitab tersebut dan mengubah ayat-ayatnya mengikut selera dan juga rasa mereka. Kerana itu sampai kitab tafsiran apatah lagi. Kalau nama ayat asal pun boleh diubah, tambahlah tafsiran, lebih lagi lah diubah. Kalau kita tengok banyak benda lah, kita nak cerita pun benda ni terlalu banyak. Cuma kita nak abang kelompok ni lah yang buat balik kitab, cerita berkenaan dengan wujudnya negara Israel Raya. Kelompok ni lah juga yang menceritakan tentang kewujudan kembali kerajaan Nabi Sulaiman. Sedangkan kalau kita tengok balik dalam rangkuman Al-Quran, Allah Ta'ala sebut doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta doa. Salah satu doa Nabi Sulaiman adalah tidak ada lagi kerajaan seperti itu selepas daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Dan tiba-tiba kelompok ni bangkit dengan berdiri mengatakan, kami nak masuk our promises land, kami nak masuk kepada tanah yang dijanjikan sejak pada zaman Nabi Musa, dan kami juga nak membina satu kerajaan yang mana kerajaan ini adalah kerajaan Sulaiman. Dan kita pula duk bawa naratif faham, nampak mereka nak buat. Tak, benda tu tak ada. Benda tu tak ada, melainkan diada-adakan oleh kelompok itu. Cuma yang lawak dia, yang bukan lawak lah, yang mangkak dia, mereka tulis dalam kitab mereka, kehancuran akan ditandakan tahun ke-75, dan mereka takut dengan benda yang mereka tulis. Boleh faham tak? Mereka yang ubah ayat Allah, mereka yang ubah kitab-kitab tu, kemudian mereka tulis dalam tu kehancuran akan dimulakan pada tahun sekian-sekian. Dan bila mereka baca, mereka jadi takut. Dan mereka sedang takut dengan ketakutan yang mereka sendiri buat. Dan mereka nak tandakan pula suatu tahun nanti adalah kewujudan negara Israel Raya dan sebagainya. Ini antara benda yang dibawa dalam fahaman Israeliat. Bagi orang beriman, tidak ada kena-mengena dengan dapatan kita. Tak ada kena-mengena pun, 1 inci pun tak masuk. Cuma kita nak bagi tahu satu je, janji Allah tu benar. Nanti kamu akan dikalahkan dengan segala kekuatan yang kamu miliki pada hari ini. Dan bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan sedikit demi sedikit betapa mereka tidak lagi mampu untuk menolak dan juga membatalkan segala perkara yang telah Allah Ta'ala tandakan dalam Al-Quran. Kerana nanti kalau tuan-tuan balik rujuk ayat yang ke-7, ayat ke-6 cerita tentang kekuasaan orang Yahudi. Ayat ke-7 Allah Ta'ala memberikan peringatan, kalau dengan kekuasaan itu kamu buat baik, maka kamu juga akan dapat kebaikan. Tapi kalau kamu buat keburukan, maka keburukan itu juga lah yang akan datang kepada kamu. Kerana kamu akan dikalahkan oleh satu kelompok manusia yang gagah perkasa. Siapa gagah perkasa? Bukan nilai tentera, bukan senjata, tetapi perkasanya mereka adalah kerana keperkasaan iman yang ditandakan pada setiap diri dan nyawa yang ada di Palestin sebagai contoh di hari ini. Dan benda itu bukan hanya berlegar pada rangkuman usia dewasa, tetapi sejak daripada anak-anak kecil, golongan budak-budak, anak-anak muda umur 7 tahun, 8 tahun, dah ada nilai untuk mati syahid, dah ada nilai beriman pada hari kiamat, dah ada nilai untuk menjamah Al-Maidah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu janji Allah itu adalah benar, dan kita menantikan apa yang disebutkan sebagai pengotaan janji-janji tersebut, dan teruskan bermohon kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala angkat doa daripada tuan-tuan para wali dan juga ibu para wali, dan diberikan kemenangan yang hakikat kepada umat Islam yang kekal di dunia ini dan juga dikenang
berada kebaikannya di akhirat Allah, insya-Allah. Jadi takat tu perkongsian, dan ambil hikmah daripada apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kita untuk berdamai dengan bahasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita diheret untuk duduk dalam larut emosi yang kacau kerana kematian, kehancuran anak-anak kecil yang telah pun dibunuh dengan begitu kejam. Namun begitu, secercah pelangi di balik kebut awat yang menggelapkan adalah mereka dipanggil dan dijemput kepada Allah dalam keadaan mereka adalah syuhada Allah, insya-Allah, amin. Moga-moga mereka adalah penghias syurga Allah dan kita bakal bertemu dengan mereka insya-Allah di akhirat, insya-Allah. Jadi ambil hikmah daripada apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan, kerana cendekia lama menyebutkan reduk pohon di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selaut garam terasa tawar. Dan kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata patah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah, berdasarkan dari Nabi SAW, al-qadr khair wa syarri min Allah. Semua yang baik dan buruk adalah datang daripada Allah. Dan akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.